Tahukah anda yang setiap kali kita cakap pasal tindak balas kimia, semua orang akan macam, taklah semua orang, tapi orang mesti akan bayangkan macam benda tu meletupan, benda tu berbahaya. Tapi sebenarnya kita hari-hari tanpa kita sedar perubahan kimia ataupun tindak balas kimia tu berlaku. Tapi sebelum kita pergi go deeper ataupun pergi dengan lebih mendalam, marilah kita tahu sedikit chemical reaction tu apa. Secara umumnya dia adalah tindak balas di antara substrate dan reaktan dan menghasilkan produk yang baru tau. Chemical reaction ni dia akan menghasilkan perubahan. Dia akan menghasilkan warna, dia tak jadi warna yang asal. Lepas tu dia akan boleh hasilkan bau, lepas tu dia boleh hasilkan cahaya. Okey, contoh-contohnya adalah seperti paling senang ialah kita ambil mancis. Dekat kepala mancis tu ada phosphorus tau. Dan bila kita strike dekat rough surface tu, dia akan react dengan oksigen. Dan dekat situlah dia akan hasilkan api. Lepas tu lama-lama bila api tu dah hilang, dia akan jadi berwarna hitam. So nampak tak perubahan-perubahan yang berlaku dekat situ? Nampak ke tak nampak? Nampak? Tak nampak? Nampak kan? Saja je gurau. Lepas tu kan dah lupa. Itu adalah perubahan kimia yang paling senang. Jadi apa lagi perubahan kimia lain? Perubahan kimia lain adalah contohnya kita panggang kambing lah. Maaf lah sis, memang suka sangat kambing panggang. Sebab kenapa? Kambing panggang ni pun merupakan salah satu ada berlakunya tindak balas kimia adalah disebabkan bila kita panggang kambing, dia akan mengeluarkan sebatan-sebatan kimia yang menghasilkan bau. Okay. And then kita juga boleh tengok perubahan kimia dekat benda yang hari-hari kita tengok. Melainkan kalau korang ni tak rajin buat kerja. Apa dia? Iaitulah ampayan baju. Ampayan baju kan diperbuat daripada besi. Dekat ampayan baju ada apa? Ada iron ataupun ferrum. Ampayan baju kan kat luar rumah. Dia hari-hari terdedah dengan, yelah, kadang-kadang terdedah dengan air hujan. Lepas tu memang hari-hari terdedah dengan udara. Bila iron dekat ampayan baju tu dia react dengan water dan juga udara, dia akan menghasilkan iron oxide. Dan kalau secara fizikalnya kita nampak proses pengkaratan ni, dia akan menghasilkan karat lah. Lama-lama ampayan baju tu pun runtuh sebab dia dah reput. Dan yang seterusnya, chemical reaction ni menghasilkan makanan yang sedap. Apa dia? Ialah contoh paling senang kita buat baking. Baking, kalau kita nak buat kek, kita campurkan susu, gula, tepung. Lepas tu kita adun-adunkan, dia dah jadi satu benda yang baru, betul? Dia dah jadi satu benda yang baru. Lepas tu kita masuk dalam oven. Bila masuk dalam oven, after some time dah keluar bau yang sedap apa semua. Dan bila kita keluarkan kek tu daripada oven, dia jadi satu kek yang kukuh, yang utuh, yang memang takkan hancur lah. Dia macam mantap macam tu. Dan adakah kek ni dia akan bertukar jadi bentuk dia asal? Tidak, okey. So kek tu pun adalah salah satu perubahan kimia. Salah satu ingredient untuk buat kek kan macam telur. Telur ni kan ada protein, so berlakunya denaturation protein. Kalau tak tahu boleh tengok video saya yang pertama. Dan seterusnya, perubahan kimia ni dia berlaku juga dekat tumbuhan. Ingat manusia dengan benda je ke? Dekat tumbuhan, proses paling senang dia berlaku inilah proses fotosintesis lah. Itu pun juga salah satu chemical reaction. So apa lagi chemical reaction lain adalah contohnya macam daun yang dah kekuning-kuningan. So basically perubahan kimia ni adalah perubahan yang dia irreversible. Dia tak boleh kembali kepada asal. Contoh macam kek tu, adakah lepas kita makan dia akan bertukar jadi telur yang baru? Tidak. Adakah dia akan bertukar jadi macam tepung? Tidak juga. Dia akan jadi kek lah. Lepas tu kita makan, lepas tu dia jadi faham-faham lah. Itu saja perubahan kimia dalam kehidupan kita.